Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf bin Kasim, memegang nombor metrik A175289. Yang saya hormati Dr. Muhammad Farhan bin Muhammad Arifin. InsyaAllah hari ini saya akan lakukan sebuah refleksi berkenaan dengan hadis kedudukan tiga golongan yang menghadiri majlis. Jadi kita pergi kepada matannya, iaitu An Abi Waqid Al-Laythi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalis fil masjid wan nasu ma'ah idh aqbal thalathah nafar فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر ثلاثة أما أحدهم فأوى إلى الله فأواه الله وأما الآخر فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض الله عنه. Daripada Abu Waqid Al-Laythi bahawa ketika Rasulullah SAW duduk di dalam masjid dan para sahabat ada bersamanya, tiba-tiba datang 3 orang dan 2 orang daripadanya pergi kepada Rasulullah SAW dan seorang lagi meninggalkan majlis itu. 2 daripada 3 orang tersebut duduk dekat Rasulullah SAW dan seorang daripadanya melihat ruang pada halaqah itu lalu duduk pada ruang itu. Seorang lagi duduk di belakang orang lain, manakala yang ketiga berpaling pergi. Apabila Rasulullah SAW selesai daripada bicaranya, baginda bersabda, "Mahukah aku ceritakan kepada kamu tentang 3 orang yang datang itu? Seorang itu telah mencari perlindungan kepada Allah, maka Allah memberi perlindungan kepadanya. Dan seorang lagi pemalu, maka Allah malu padanya. Manakala yang seorang lagi berpaling, maka Allah berpaling daripadanya." Jadi hadis ini daripada Sahih Al-Bukhari, juga dari Sahih Muslim dan Tirmizi. Baik, kita pergi kepada 3 kandungan utama hadis ini. Yang pertama, hadis ini mengandungi beberapa adab menuntut ilmu yang mesti kita jaga oleh setiap penuntut ilmu. Rasulullah SAW memberitahu kepada kita bahawa ada bermacam-macam sikap manusia terhadap ilmu. Orang yang mendapat manfaat daripada usaha pembelajarannya ialah orang yang paling menjaga adab mempunyai kesungguhan. Yang kedua, hadis ini menyatakan keutamaan menghadiri majlis ilmu serta sentiasa mengikutinya walaupun terlewat sampai. Dan yang ketiga, hadis ini juga mendidik kita supaya tidak melepaskan peluang yang baik terutamanya dalam ilmu, kerana duduk di bahagian hadapan merupakan satu tempat yang membolehkan seseorang penuntut ilmu itu mendengar dan nampak dengan jelas tanpa gangguan. Baik, pada pendapat saya, mengapa hadis ini penting untuk diri saya malah kepada rakan-rakan saya yang lain? Kerana saya sendiri merupakan seorang penuntut ilmu, jadi hadis ini sangat berkait rapat dan boleh saya dan rakan-rakan yang lain jadikan panduan dalam usaha menuntut ilmu. Baik, ingin saya katakan kepada Rasulullah SAW betapa banyaknya ilmu dan pengajaran yang telah saya perolehi daripada hadis ini. Jadi antara 4 perkara baru yang saya pelajari daripada hadis ini, yang pertama, pandangan ulama tentang orang kedua yang malu. Maksudnya orang yang kedua tadi yang malu di duduk belakang orang lain. Jadi Qadi Iyad mengatakan kerana berlaku kesesakan dalam majlis, manakala Hafiz Ibn Hajar pula mengatakan bahawa dia malu untuk pergi meninggalkan majlis seperti yang dilakukan oleh orang yang ketiga. Jadi maksud Allah SWT malu itu dalam hadis ini ialah sekiranya orang yang ketiga itu mengatasi sifat malunya dengan cuba untuk masuki majlis, pasti akan ada ruang untuknya, kerana membuka ruang dalam majlis amat dianjurkan. Yang kedua, maksud berpaling pada hadis tersebut, ianya bermaksud Allah SWT tidak memberikan kepadanya ilmu dan pahala kerana disebabkan dia tidak menyertai majlis ilmu. Dan kemungkinan ada padanya sifat yang tidak baik seperti cuai terhadap ilmu dan tidak menghormati majlis ilmu.
Baik, yang ketiga, perkara baru yang saya pelajari daripada hadis ini, orang yang berilmu itu hendaklah mengadakan majlis ilmu dan mereka hendaklah berada di tempat yang sesuai supaya dapat dilihat dengan jelas oleh para hadirin yang lain. Dan yang keempat pula, walaupun kita lewat dalam menghadiri majlis ilmu, kita masih boleh mengisi ruang-ruang yang ada untuk kita teruskan dalam usaha mendapatkan ilmu dalam majlis ilmu tersebut. Jadi saya sebagai penuntut ilmu, harapan saya mengenai hadis ini adalah saya mampu untuk istiqamah dalam mengamalkan pengajaran dan isi kandungan yang ada pada hadis ini dalam kehidupan seharian saya. Saya berasa amat bersyukur kerana diberikan peluang mempelajari dan mendalami tentang hadis ini. Ini kerana boleh kita lihat generasi hari ini semakin kurang, malahan pudar tentang adab ketika menuntut ilmu. Jadi hadis ini amat penting untuk kita sebarkan dalam usaha mendidik generasi sekarang dan akan datang untuk memelihara adab dalam menuntut ilmu. Jadi dengan mengamalkan hadis ini, saya yakin masyarakat sekeliling dapat menjaga serta mendidik anak bangsa untuk sentiasa menjaga adab terhadap ilmu dan teruskan usaha menyebarkan hadis ini bersama isi kandungan yang tepat agar generasi akan datang tidak melupakan akan betapa pentingnya adab dalam menuntut ilmu. Jadi itu sahaja daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.